Hello students, dalam video ini kita akan lihat chapter yang ketiga iaitu Fish Handling and Transportation. So ini adalah CLO, so saya serahkan CLO ini untuk kamu baca sendiri. Apa yang terkandung dalam topik yang ketiga ini kita akan melihat subtopik yang pertama itu 3.1 Categories of Fish Products. Okay, categories of fish products. Ikan ini boleh dijual di dalam pelbagai bentuk. Kalau kamu lihat dalam slide ini ada live fish, frozen dan juga shellfish and crustacean. Kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi melihat tiga jenis fish products tersebutlah. The simplest form is a whole fresh fish or live fish. However, many ways of processing have developed to either increase the appeal of the product, for example, fillet, or increase the shell life. Dalam ayat ini menceritakan kepada kita banyak cara untuk memproses produk-produk ikan. Sebagai contohnya, dengan memproses untuk dijadikan sebagai fillet. Dan juga satu lagi cara memproses ikan adalah dengan meningkatkan jangka hayat produk tersebut melalui proses seperti pengeringan, salting. Salting ni menggunakan garam lah untuk mengawet. Contoh macam ikan masin. Smoking dan juga freezing. Ini adalah contoh-contoh proses yang boleh menjadikan produk ikan kita itu lebih tahan lama. Some techniques are based on temperature control. These include icing the fish, refrigeration or freezing. Ada lagi teknik yang lain yang melibatkan kita untuk mengawal suhu untuk meningkatkan jangka hayat produk tersebut. Contohnya seperti icing. Icing ini kita menggunakan ais semata-mata lah. Refrigeration menggunakan mesin penyejuk dan juga freezing. Proper handling and processing is extremely important to ensure that the final product is safe, nutritious and tasty product to eat. Seperti yang saya cakap tadi, ini adalah contoh-contoh fish products yang selalu kita boleh nampak di supermarket lah ataupun di pasaran sekarang. Live fish, shellfish and crustacean and also frozen fish. Kita lihat seafood biological groups. Ini adalah contoh-contoh ikan yang telah dikategorikan di dalam kelas masing-masing. Kalau bony fish ini kita boleh lihatlah, kalau ikan marine kita boleh lihat banyak contoh untuk ikan seperti ground fish iaitu codfish, haddock, pollock. Untuk keluarga salmonids, contoh ikan adalah seperti salmon, trout, char. Untuk keluarga ikan pelagik, contoh ikan adalah seperti herring, capelin, scromboid, mackerel, tuna. Dan juga untuk flatfish, halibut ataupun flounder. Itu untuk marine lah. Untuk ikan air tawar kita boleh lihat contoh seperti tilapia, trout, catfish dan juga carp. Cartilaginous fish ni adalah contoh ikan yang bertulang rawan seperti sharks, rays. Rays ni adalah ikan pari lah. Dan juga skates. Rays and skates are pretty much the same. And then kita lihat shellfish. Shellfish ni sebenarnya merujuk kepada hidupan invertebrata seperti lobster, shrimp, crab, udang, ketam yang pelbagai jenis lah. Dan juga daripada molluska, keluarga molluska, iaitu mussels, scallops, oysters, clams, squids, octopus, cockles. Semua ini adalah contoh-contoh hidupan invertebrata yang dijual di dalam industri aquaculture. Kita lihat live fish. Live fish are products from culture activity or catching activity on board. Live fish ni sebenarnya ikan yang kita tangkap secara langsung ataupun tidak langsung lah. Contoh aktiviti seperti memancing ataupun aktiviti penangkapan ikan seperti menggunakan pukat
sama ada di laut ataupun di mana-mana persekitaran air. Good handling practice will minimize the fish mortality, especially for market demands in live fish. So kita kena menggunakan amalan yang betul lah dalam pengendalian ikan ini. Kenapa? Untuk mengurangkan lagi kematian ikan, especially dalam pasaran untuk mendapatkan ikan hidup lah. Live fish ni adalah ikan hidup ya. Fish is a very perishable food commodity that requires proper handling and preservation to increase its shelf life and retain its quality and nutritional attributes. Ikan ini merupakan sumber protein yang sangat penting lah, merupakan komoditi makanan yang sangat penting, tetapi pada waktu yang sama sangat mudah untuk rosak dari segi kualiti sekiranya kita tidak mengendalikan ikan ini dengan cara yang betul ataupun kita tidak preserve ikan ini. It has been an important source of protein and other nutrients for human throughout recorded history. Merupakan sumber protein yang sangat penting. The first obvious way to avoid spoilage and loss of quality is to keep caught fish alive until cooking and consumption. Okay, satu cara untuk memastikan ikan ini tidak cepat rosak ataupun tidak cepat hilang daripada segi kualiti dia adalah dengan menangkap ikan secara hidup. Selalunya kalau kita pergi pasar, kita akan cari ikan yang hidup dahulu. Kalau boleh kita mau tengok insang dia, kita mau memastikan ikan tersebut masih dalam keadaan yang masih fresh lagi. Okay? Sebelum kita masak ataupun kita guna untuk tujuan pemprosesan. Okay? Today, keeping fish alive for eventual consumption is a common fish handling practice worldwide. Orang selalunya akan mencari ikan yang hidup dahulu sebelum dia digunakan untuk tujuan makan ataupun diproses lah. Kenapa? Sebab kita tahu ikan yang hidup ni selalunya dia akan lebih tahan lama dan juga dia lebih segar lah berbanding yang ikan yang telah lama di pasaran. Okay? Macam mak bapak kita lah kan, makcik-makcik yang pergi pasar, first of all dia akan tengok, dia carikan yang hidup dulu lah, ikan yang masih lagi berdenyut-denyut insang dia. Classifying fish based on percentage of fat. Okay, ini kita mau classifykan, kita mau kategorikan ikan berpandukan peratusan lemak yang terkandung di dalam ikan tersebut. Okay, yang pertama kita lihat fatty fish, ikan yang mempunyai lemak yang tinggi lah, iaitu peratusan daripada 9 dalam lingkungan 9 hingga 25% lemak yang terdapat dalam isi ikan tersebut. Contoh ikan adalah seperti Atlantic mackerel dan herring, selalunya dituai pada musim sejuk. Contoh yang lain adalah seperti salmon, sama ada di ternak, dan juga ikan patin serta ikan bau. Ini adalah contoh-contoh ikan yang mempunyai kadar lemak yang tinggi lah. And then we go to moderately fatty, 3 to 8 percentages of fat. Contoh ikan yang mempunyai 3 to 8% of fat adalah seperti freshwater carp, whitefish and also catfish. Selain daripada itu, mackerel yang selalu dituai pada musim spring. Spring itu adalah musim bunga ya. And also post-spawning herring. And then we have shark, trout, tuna, swordfish, tubot and also salmon. And then kita ada lean fish. Lean fish ni adalah ikan yang mempunyai lebih kurang 2% lemak di dalam isi ikan tersebut. Contoh ikan adalah seperti halibut. Halibut ni adalah keluarga ikan sebelah. Okay? Ikan whiting, tilapia, bass, selar dan juga ikan tongkol. Semua ikan ini adalah daripada kategori lean fish. Dan juga very lean species, iaitu 1% only or less fat. Contoh ikan adalah seperti cod, hake, cusk, haddock, pollock and Alaska pollock, flounder, sole, snapper, perch, monkfish dan juga banyak lagi lah. Okay, ini kita boleh lihat contoh-contoh live fish at the market. Dalam gambar ni kita boleh lihat ikan keli yang dijual di pasar. Ikan tilapia dan banyak lagi lah.
Okey, sekarang kita pergi kepada post-harvest loss in live fish. Post-harvest loss ni maksudnya kerugian di dalam lepas tuai. Okey, post-harvest fish loss (PHFL) refers to fish that's either discarded or sold at a relatively low price because of quality deterioration. PHFL ini merujuk kepada ikan yang dibuang disebabkan oleh kualiti yang merosot ataupun dijual pada harga yang murah disebabkan kualiti yang tidak berapa bagus lah. It also means that less fish is available to consumers or consumers are supplied with low quality fish and fish products. Ia juga bermaksud kurang ikan untuk dijual kepada pengguna ataupun pengguna ini dibekalkan dengan ikan yang mempunyai kualiti yang tidak berapa bagus. Itu juga merujuk kepada PHFL lah. Very high levels of post-harvest loss occur during pre-processing, processing, storage and transportation of fishery products. Sewaktu proses pra-proses ataupun sewaktu kita memproses ikan itu, proses penyimpanan dan juga proses pengangkutan ikan, sepanjang proses inilah PHFL ini sentiasa berlaku. Ada kecenderungan untuk berlaku lah. Sebab pada waktu inilah kecenderungan untuk ikan untuk merosot dari segi kualiti sangat tinggi. Terkadang kita lupa untuk letak ais ataupun waktu kita transport ikan tu ikan berada dalam keadaan stres ataupun berlaku physical damage kepada ikan tersebut. Jadi benda-benda seperti itulah yang akan menyebabkan PHFL. Commonly caused by discarding of bycatch at sea because fish is too small or not valuable enough to land for sale. Selalunya bila kita tangkap ikan, terutamanya para nelayan menangkap ikan dengan menggunakan pukat ataupun dengan menggunakan bot. Soalnya bila ikan ditangkap dengan menggunakan pukat secara besar-besaran, sebab pukat ni kita tidak tahu kan, dia akan tangkap segala jenis ikan daripada pelbagai saiz juga. Jadi soalnya nelayan dia akan ambil ikan yang besar-besar, ikan yang dijual yang mencapai saiz pasaran. Jadi apa yang berlaku kepada ikan-ikan yang kecil yang ditangkap secara tidak sengaja, ikan itu bila ditangkap kita pun tidak tahu ikan tu hidup ataupun mati. Lepas tu ikan yang kecil itu dia akan dibuang terus ke laut. Jadi inilah yang menyebabkan PHFL. Kerugian dalam lepas tuai. Poor processing techniques damaging fish. Disebabkan ada teknik memproses ikan yang sangat tidak baik, boleh menyebabkan kerosakan kepada ikan lah, lalu mengakibatkan kerugian kepada post-harvest. Animal predation, iaitu pemangsaan oleh hidupan pemangsa lain. Insect infestation disebabkan oleh serangga perosak. Inadequate packaging, pembungkusan yang tidak cukup. And storage practices leading to damage of the end product. Dan juga amalan-amalan penyimpanan yang tidak baguslah yang menyebabkan kerosakan kepada produk-produk ikan ini. Di sini kita boleh lihatlah carta alir macam mana aktiviti-aktiviti yang kita sebutkan tadi itu boleh menyebabkan kemerosotan dari segi kualiti ikan. Semua ini adalah berkait rapatlah. Macam mana ikan itu boleh merosot dari segi kualiti disebabkan oleh apa dia? Disebabkan oleh physical damage dan juga beberapa faktor lagi. Tadi kita sudah sentuh tentang live fish. Kita lihat sekarang frozen fish, ikan yang telah disejuk bekukan. Fresh fish has a short shelf life even at refrigeration temperatures. The limited shelf life is a large hurdle for the export. Fresh fish ni, contoh ikan yang hidup tu mempunyai jangka hayat yang sangat pendek.
Okay, walaupun disejuk bekukan ataupun diletak pada suhu yang rendah. Okay, jadi ini merupakan satu cabaran yang sangat besar lah untuk kegiatan ekspor ikan fresh fish. Oleh itu, kita perkenalkan frozen fish, iaitu satu produk yang boleh memanjangkan lagi jangka hayat produk ini, apatah lagi untuk tujuan ekspor. So macam mana kita mau memanjangkan jangka hayat ikan ini adalah dengan memastikan temperature sentiasa berada dalam keadaan yang sejuk sajalah. Temperature berada dalam tahap yang rendah untuk memastikan kesegaran ikan. Seafood should be as fresh as possible before freezing. Do not wait until it is almost spoiled to freeze it. Okay? Must be handled with care while being kept cool and moist. Rough handling or improper storage can severely damage the taste, aroma, appearance and texture of products. Jadi pengendalian yang secara kasar ataupun penyimpanan yang tidak betul boleh menyebabkan kerosakan kepada ikan tersebut, lalu merosakkan ataupun merendahkan kualiti ikan dari segi rasa, aroma, appearance dan juga texture produk tersebut. Okay, ini contoh ikan yang fresh lah. Kita boleh lihat ini dari contoh frozen fish lah. Di sini kita boleh lihat even kalau kita lihat fillet ataupun isi ikan tersebut pun dia dalam keadaan yang baik. Macam mana dia baik? Sebab kita letak ais. So inilah contoh ikan yang pembeli mau belilah, pengguna seperti kita pun mesti kita akan tengok ikan yang segar, baru kita akan belilah. Okay, how quality is lost? Macam mana kualiti ikan itu boleh terjejas? Okay, disebabkan oleh faktor-faktor seperti bakteria, enzymes, oxidation, dehydration, contamination dan juga physical damage. Semua ini adalah faktor yang menyebabkan macam mana kualiti sesuatu produk ikan itu dia boleh merosot. Okay, bacteria and enzymes, proteins that aid in digestion. Enzim itu adalah protein yang membantu dalam proses pencernaan. Are present in all fish, but their activity increases at higher temperatures and in areas where nutrients such as blood, slime and scales accumulate affects taste, odor, appearance and texture. Okay, bakteria dan juga enzim ini dia hadir pada semua ikan. Okay, ikan dia ada bakteria dan juga enzim. Jadi bila dikenakan pada suhu yang tinggi, aktiviti bakteria dan juga enzim ini dia boleh berlaku pada kadar yang cepat, lalu menyebabkan tindakan bakteria dan juga enzim yang merosakkan taste, odor dan juga appearance serta tekstur ikan tersebut. Jadi kita boleh tahulah bila ikan tu sudah merosot dari segi kualiti tu, kita boleh tahu dari segi bau ikan tersebut, iaitu bau hanyir yang terlalu kuat, disebabkan oleh tindakan bakteria dan juga enzim. Yang terlalu tinggi disebabkan oleh suhu yang tinggi. Okay. So dalam gambar ini kita boleh bandingkanlah di antara dua situasi, iaitu ikan yang dalam kualiti yang baik dan juga ikan yang sudah merosot dari segi kualiti dia. Kalau kita lihat gambar yang kedua ini sebelah kanan ini, dia sudah keadaan ikan tersebut dia merosotlah. Kita boleh nampak physical damage, ada bengkok-bengkok. Lepas tu ikan tu kita nampak dia macam tidak berapa segar. Ikan terlalu lembut disebabkan berada dalam suhu panas yang terlalu lama lah. Jadi ini mengakibatkan ikan tersebut dia akan menghasilkan bau yang tidak berapa selesa. Okay, bau yang tidak menyenangkan lah. Itu bukti aktiviti bakteria dan juga enzim sudah mula berlaku. Seterusnya kita lihat shellfish and crustacean, iaitu hidupan invertebrata yang dijual. Contoh seperti getam, udang dan sebagainya lah. Okay, shellfish and crustacean adalah daripada hidupan invertebrata
yang menggunakan exoskeleton. Exoskeleton ni adalah rangka luar disebabkan hidupan ini tidak mempunyai tulang belakang. So menggunakan exoskeleton untuk sokongan hidup lah, untuk bergerak. Okay. Contoh ada seperti mollusca, crustaceans dan juga echinoderms. Echinoderms ni adalah hidupan seperti sea cucumber, iaitu gamat dan sebagainya lah. Most kinds of shellfish are harvested from saltwater environments. Some kinds are found in fresh water. Shellfish are not kind of fish but are simply water-dwelling animals. Okay, shellfish ni bukan ikan tetapi dia adalah hidupan yang tinggal di kawasan air. Many varieties of shellfish, for example crustaceans, are actually closely related to insects and arachnids, making up one of the main classes of the phylum Arthropoda. Terletak di bawah phylum Arthropoda. Okay. Dan juga dia closely related to insects and arachnids. Oyster is one of the shellfish categories. Meanwhile, shrimp is crustacean. Different from crustacean, live shellfish can be stored in water after harvest. Jadi sebenarnya shellfish ni adalah hidupan invertebrata lah. Itulah kata kunci dia. Dalam slide ini menerangkan shellfish and crustacean ni adalah hidupan daripada invertebrata, tidak mempunyai tulang belakang tetapi bergantung kepada exoskeleton, iaitu rangka luar untuk hidup. So kita kena tahu lah apa contoh-contoh shellfish ni ya. Ya, ini contoh-contoh shellfish. Shell ni merujuk kepada cengkerang. Jadi apa-apa hidupannya ada cengkerang itu adalah shellfish lah. Macam macam ketam, udang galah dan sebagainya. Boleh lihat contoh dalam gambar ni. Okey, kita lihat komposisi shellfish. Shellfish white muscle tissue mempunyai tisu otot putih, low in fat, iaitu kurang daripada 2.5%. Organ meat, lobster tomeli, fatty, lebih daripada 9% kandungan fat yang terkandung dalam isi badannya. Crustaceans seperti lobster, shrimp and crabs contain 0.5 to 3% of fat. Kurang fat untuk hidupan seperti crustaceans, iaitu lobster, udang dan juga ketam. And about 0.5% of carbohydrate, iaitu gula. Untuk mollusca pula, seperti oyster, mussels, scallops dan juga clams, kandungan fat adalah 2 hingga 3% dan juga kandungan gula ataupun glycogen adalah dalam lingkungan 2 hingga 5%. Okay, high quality shellfish has a slightly sweet flavor. As quality deteriorates, these sugars ferment, causing sour of flavors. Okay. Dan kalau kualiti semakin menurun, kandungan gula dalam hidupan ini, dalam shellfish ni, dia akan merosot sehingga menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Okey, kita akan lihat satu video. Ini adalah aktiviti. Saya minta kamu untuk menonton video selepas ini dan juga bincangkan tentang peralatan yang digunakan serta how to maintain the quality of fish products during at the market.
Okay, itu video. Dalam video ni kita boleh lihat ada live market lah. Satu situasi di sebuah pasar ikan, di sebuah restoran lah saya rasa. Okay, so jawab soalan berpandukan kepada video tersebut. Bincangkan apakah peralatan, what are the equipments that are used in the video you see, and how to maintain the quality. Macam mana untuk mengekalkan kualiti produk ikan during at the market. Okay, so itu saja untuk kelas kita hari ini. So minta semua pelajar untuk jawab soalan. Dalam SIDOS saya ambil aktiviti ini sebagai kehadiran. Okay, so thank you and have a nice day ahead.